salam dan salam sejahtera, dan kita tahu ya hari ini ada satu isu panas yang mana ada satu perhimpunan yang dibuat di depan pintu istana ya, iaitu Gate 2 ya. Kita tahu mereka ini adalah di kalangan penyokong Perikatan Nasional ya. Dan saya lihat di posting media sosial ya, Cikgu Bat ya menyatakan bahawa seramai ya 5,000 orang hadir. Tapi saya kira-kira tak sampai pun 5,000, mungkin lebih kurang 1,000 ataupun 1,000 lebih sedikit lah yang ada di situ. Dan kita juga tahu bahawa pihak polis ada di situ, dan pihak polis telah pun menghalau mereka ya untuk tidak membuat perhimpunan haram. Dan saya melihat komen daripada Cikgu Bat di media sosial, dia pun dia cuba untuk bertolak dalih ya dalam isu menipu. Jadi sebagai tokoh politik seperti mana Tun juga kita lihat ada di situ, dan Tun ini adalah orang yang kita tahu sangat terdesak hari ini ya. Yang mana kalau boleh dia nak jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dengan beberapa segera, kerana tahu bahawa anak beliau akan disiasat. Kita juga tahu bahawa Tun mendesak Perdana Menteri yang ada ya untuk melakukan pembubaran parlimen ya, untuk menunjukkan bahawa ada tak sokongan rakyat kepadanya. Ini adalah satu kerja gila yang hendak Tun suruh orang buat. Dan Tun sekarang ni memang terdesak, apapun perhimpunan asal namanya menjatuhkan Datuk Seri Ibrahim, asal namanya menjatuhkan kerajaan, dia akan ikut. Kerana dia sudah hilang kuasa. Jadi dia nak mencari kuasa, dia akan bergayutlah di mana-mana dahan ya, untuk dia selamatkan diri dia dan anak-anak dia serta ya kroni-kroni dia. Ini yang kita lihat. Jadi hari ini apa yang berlaku ni, saya harap pihak polis menyiasat apa yang telah pun berlaku ini. Saya harap juga pihak polis menahanlah ya badut tu biar dia tahu. Jadi badut ni pada saya seolah-olah seorang gangster yang suka membuat rusuhan, suka membuat perkara-perkara yang tidak baik, yang akan menyusahkan rakyat. Jika yang datang ini ya di bawah daripada 5,000 ya, contohnya 1,000 orang ataupun 2,000 orang ya, sedangkan kita di negara ini ada 33 juta orang, pada saya peratusan yang datang ini tak tahu nak kira ya 0,000000 berapa peratus ya yang datang. Tetapi mereka merasakan bahawa mereka inilah pejuang rakyat. Konon-kononnya perhimpunan ini adalah perhimpunan untuk membela rakyat ya. Ini adalah satu pembohongan. Sebenarnya bukan itu. Mereka sebenarnya membuat perhimpunan ini untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. Kerana apabila mereka jadi kerajaan, bolehlah badut ni dapat jawatan. Jadi bolehlah Tun tidak perlu disiasat. Ini yang mereka mahu. Jadi perkara-perkara seperti ini pada saya adalah menipu rakyat. Yang datang ni adalah penyokong-penyokong, kebanyakannya yang saya lihat adalah penyokong daripada parti PAS ya, walaon-walaon ni. Jadi mereka-mereka ini di setiap parti ya ada penyokong tegar ataupun peminat tegar yang akan datang seperti mana ini. Jadi pemimpin PAS menang sebagai ahli parlimen, penyokong-penyokong inilah yang menyokong. Jadi mereka datang ini hanya sebahagian, hanya sangat sikit ya. Jadi saya harap kalau nak buat perhimpunan lain kali mohon permit. Dan jangan buat sembrono seperti ini. Jika nak buat perhimpunan seperti mana zaman Datuk Seri Ibrahim, saya rasa badut pun tahu, Tun sendiri pun tahu prosedurnya. Tapi kalau berani baring di tengah jalan nak kena langgar, sila buat. Ini adalah badut sendiri tahu, Tun tahu, pemimpin-pemimpin PAS yang lain tahu bahawa kalau kamu nak betul-betul buat, kita nak tengok hebat mana kamu boleh pergi. Jangan buat tanggung-tanggung, nak menunjuk glamour saja. Yang saya tengok, badut ni dia nak post dekat Facebook dia membohong. Orang komen dekat Facebook dia pun tak ada. So kasihan ya kepada walaon. Kalau pihak berkuasa tahan seko-seko ni dan akhirnya disiasat di mahkamah ataupun dibawa sebagai kes dan sebagainya, aniaya diri sendiri. Turun berdemo dengan tidak ada permit, yang mana kamu sendiri belum tentunya ada tak kekuatannya, strong atau tak. Setakat nak datang mungkin dah dibayar dengan sedikit ganjaran, dan kamu datang pada saya membuang masa. Lebih baik buat kerja. Jadi hari ini kalau nak cerita tentang ekonomi tak bagus, rakyat susah, tak payah cakap banyak. Pihak pembangkang hari ini, kalau badut hebat, badut bantu kerajaan. Tapi saya tengok badut bodoh ni, dia sendiri pun jual menu dia lah. Saya tengok sekarang ni dah jual apa tu, cili dalam botol ya. Kau berjaya jual cili itu, berjayalah kamu jadi orang politik, berjayalah kamu dalam marketing. Tapi saya tengok perkara yang kecil pun dia tak mampu lakukan. Nak cerita tentang soal negara, nak cerita tentang kesengsaraan rakyat, untuk makan dia sendiri pun tak lepas lagi.
Jadi tak payah cerita tentang kesusahan rakyat. Kita rakyat boleh urus diri kita sendiri. Kalau kamu nak buat demo itu nak menyatakan bahawa Himpunan Selamatkan Rakyat itu pembohong. Sebab kami di Sabah dan Sarawak tak rasa pun. Jadi saya nak beritahu dekat Badut. Dah ulang-ulang kali saya beritahu dekat Badut. Dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dengan Parti Bersatu. Dengan Parti PAS ni. Malaysia ini bukan milik kamu. Malaysia ini milik rakyat semua. Milik rakyat Malaysia yang mempunyai IC. Yang mana kita juga tahu bahawa Sabah dan Sarawak tidak mengakui bahawa Malaysia ini hanya milik orang Melayu. Kerana kita adalah partner equal dalam pembentukan Malaysia melalui perjanjian MA63. Jadi kamu orang kena hormati perjanjian itu. Jangan kamu orang melanggar peraturan itu. Kena ingat. Jangan jual sentimen perkauman dan agama hanya untuk nak selamatkan Atuk Sakatua ada kroni-kroninya. Puak-puak Badut ni, dia naklah. Dia buat perhimpunan ini untuk menarik perhatian agar orang-orang seperti Atuk mungkin bagi dia sedikit duit jajan untuk dia hidup. Jadi itu je modal dia pun. Dia tak ada apa-apa ni. Nanti kena tahan polis dia pusing lagi. Mereka selalu buat kerja-kerja macam ni. Dia buat konon-kononnya tak tahu organisasi apa, tah peta tu saya pun tak tahu. Peta kah, map kah, Google Map kah yang dia buat tu. Konon-kononnya agenda Malaya Union dan sebagainya. Tak payahlah Badut. Malaysia sekarang ni terbentuk melalui MA63 ya. Belajar MA63 dulu. Kalau tak nak sekolah dengan orang lain, sekolah dengan saya. Saya ajar kamu MA63. Biar kamu tu tidaklah resis sangat. Hormati perjanjian MA63 tu ya. Dan Malaysia ni bukan milik Atuk Sakatua, bukan milik Badut. Ya, bukan milik Papa Gomo. Malaysia ini milik rakyat Malaysia. Yang saya tengok di sini, tadi saya tengok Badut bukan main lagi, dah hentam DAP. Ya. Waktu dia buat apa dalam dia punya cerita dalam himpunannya tadi, dia sebut DAP. Tak payahlah Badut. Kalau Badut begitu hebat, kalau Perikatan Nasional begitu hebat, kalau PAS begitu hebat, lepas ni lawan DAP dalam PRU ke-16. Bertanding di kursi DAP. Itu caranya untuk mengajar DAP biar kalah. Tapi kalau kamu cakap saja kursi DAP masih kekal, tak ada cerita lah kan. DAP diluluskan oleh ROS ya. Dan begitu juga PAS, begitu juga Bersatu. Jadi persatuan yang Badut duduk tu yang bernama Peta lah, bernama Map lah, mungkin nama TikTok lah itu juga diluluskan oleh ROS. Kalau ada kelulusan lah kan. Maka DAP layak bertanding di mana-mana kursi sebanyak 222 kursi yang ada di Malaysia ini. Jadi tidak perlu nak ulas bahawa DAP macam ni lah, mengongkong orang Melayu lah inilah. DAP dia ikut lunas undang-undang. Pertubuhan DAP sebagai sebuah parti layak untuk bertanding. Dan mereka layak untuk berada di parlimen sekiranya mereka menang bertanding. Dan mereka juga layak sebagai ahli parlimen yang sah. Dia tidak main-main. Jadi apa yang Badut buat ni semuanya haram. Modalnya dijual Melayu, modalnya jual Islam, tapi kerjanya tak sah. Jadi samalah. Saya ingat Badut ni kita boleh cek lah, maaf cakap lah, macam anak haram lah kau ni Badut. So dah hentikanlah kau punya perangai itu. Tak ada lagi. Atuk Sakatua pun dah tak kuasa dah. Dah nak 1 abad dah umur dia. Jadi dia hari ni dia takut, tak boleh tidur siang dan malam kerana dia tahu anak dia bakal disesat. Begitu juga pemimpin-pemimpin lain yang juga mungkin akan disesat selepas ini. Ini adalah satu yang kita lihat reformasi untuk negara. Jika mereka-mereka seperti ini nak halang, kita tengok kerajaan bertukar pun bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambahkan hutang negara dan beban kepada rakyat. Itu yang akan terjadi. Jadi kita rakyat ni jangan ikut bodoh. Biarkan walaon mereka itu ikut bodoh. Kerana walaon mereka itu dah memang walaon. Ya, yang datang itu tadi adalah walaon yang memang tak tahu politik pun. Dia cuma ngikut-ngikut. Otak mereka asyik jual agama. Dia ingat apa? Malaysia ni bapak dia punya. So itu ulasan saya. Sekian. Terima kasih. Thank you.